Object recognition. Dia buat object recognition untuk kawal meja. Jadi dia guna linear actuator ni, dia sambung dekat motor tadi yang buat berpusing tadi kan. Dekat motor tu. So dia buat dua objek lah. Satu objek akan naikkan meja ni. Bayangkan ni meja lah walaupun mejanya agak tinggi dan agak pelik, tapi boleh lah. Inilah mejanya. Ini pemberat je. Untuk makan seorang. Okay, so sekarang ni dia akan tunjuk demo untuk object recognition. Turunkan, dia tengok buku ni lah. Ni konon untuk masa nak baca kita guna meja yang rendah. Tunjuk buku, dia turun dah. So tunjuk apa kalau nak naik? Makan. Masa nak makan. Boleh lah. Okay. So konsepnya sama je dengan yang lain buat tadi. Ni cuma ganti motor je. Pin yang sama pun pakai. Tak ada beza pun. Ganti alat ni je. Alat ni dalam 100 lebih. Kalau siapa nak buat kan, motor bergerak naik turun kan. So simple je lah. Apa nama lain? Linear actuator dia panggil. Linear actuator. Ada yang rendah, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang top tinggi, ada yang top rendah. Yang ni dia pakai power tinggi sikit. Dia pakai power 12 volt. Sebab kalau pakai power USB tak cukup lah. Kalau pakai power bateri ni boleh, tapi slow je dia. Tapi guna relay boleh juga kan? Guna relay pun boleh, tapi relay tak boleh turun bawah. Kena pakai motor driver kalau nak naik turun. Pakai dua relay kan? Dua relay boleh, tapi kena buat sambungan dia lah, dia chase je lah. Yang ni alat ni dah ada motor driver, so kita pakai motor driver je lah. Kalau relay dia boleh on off je. Dia tak boleh on ke depan, off ke belakang tak boleh. So ini dah tersangkut kat tengah lah ni kan. Memang sengaja nak bagi kat tengah. Okey lah, kita buka untuk kumpulan 1. Sekejap kumpulan 2 lah terus. Kumpulan ni kumpulan ni terus lah. Kumpulan ni boleh, kumpulan ni mana? Okay. Kumpulan berapa lah ni? Kumpulan berapa? Kumpulan 7 kumpulan 7 dulu Kumpulan 7 buat apa lampu nyala bila detect face. Okey. Ni nak balik rumah pun ni. Nak balik rumah, nak hidupkan lampu. Jadi kita sambung yang ni dengan relay. Relay ni sambung dengan power. Dan relay ni akan kawal ni lah, plug ni. Plug ni kita sambung dekat lampu lah. Sebenarnya lampu lah ni nak buat, tapi saya cari lampu tak jumpa. Jadi yang ni je lah jadi lampu ni, scanner sebenarnya. Tapi boleh lah kita nyala keluar lampu. Dia orang ni pun dah buat dah keluar lampu dekat sini juga Okey, so boleh contoh lah muka siapa untuk nyalakan lampu. Kalau bantu mana tak boleh nyalakan. Online boleh tak? Muka ni je lampu. Muka lain, lampu lain. Tak ada nur, tak ada nur. Muka ni gelap je. Tapi itu contoh lah. So Tangan tak boleh. Identify muka je. Sikit lagi. Keluar nur tu, nampak nur tu. Istilah sinar. Okey. Okay. So idea ni sama je lah. Cuma kita pakai relay ni lah. Kita tahu sambungan relay je. Kita sambung relay dekat salah satu pin yang kita guna lah. Kalau nak pasang banyak lagi, kipas satu, lampu satu, boleh lah pasang banyak-banyak. Cuma dia tak terpadam. Dia tutup. Kakak buka dan menyala sendiri nak tutup. Nak tutup. Tak set lagi. Dia berapa minit. Macam mana doktor? Ni kan buka kakak. Kalau kakak sendiri nak tutup macam mana? Saya rasa yang ni kita boleh buat contoh grup ni. Grup ni ada buat tadi, nak tutup. Mana grup ni? Okey, terima kasih grup 7. Tepuk sikit grup 7. Grup mana? Ni lah. Muka dia Grup ni ada buat tutup. Jadi terus kita tunjukkan sini lah. Sebenarnya kena train yang lain lah. Dari satu untuk tutup. Tapi yang ni dia punya tutup macam garis sikit lah. Ini kita buat pintu, nak buka pintu. Nampak muka, buka pintu. Ini nampak pintu ni buka. Sebenarnya tutup je, kita buka. Lepas sikit, ini 99. Okay. Tutup. Tutup tu bukan pakai tangan ke tadi? Tak tukar. Dah tukar? Bukan. Selain pada muka saya. Selain daripada muka. Cubalah buat tangan. Cuba. Muka, asal buat tangan. Bolehlah agak. Jadi sambungan dia ni sebenarnya sebiji macam yang ke depan tadi. Tapi motornya motor lain lah. Yang depan pakai motor 12 volt. Oh ni pula, ni pula. Yang ni pakai motor ni lah. Siapa yang nak tengok?
Motor ni je lah, motor yang patut digerakkan dia dalam. Cuba on. Dia bagi power je. Dia bagi power je dekat motor tadi, motor yang sama. Kita baca sensor. Ada satu buku dia pakai. Tapi Saya ada test lain daripada muka. ha? Maksudnya dalam video tu kita boleh kelas lain. Yang ni muka saya dia boleh buka. Objek lain tak boleh. Boleh buka pintu masuk dalam muka saya dia boleh buka. Okey, maknanya awak saya buka awak lah untuk buka je. Okey. Yang lain? Yang lain Background. Untuk background yang awak. Kelas apa? saya sering kelas Background. background. Okey. Jadi selain dan itu apa background? So maknanya dia set dalam muka tu buka. Kalau tinggal benda lain tu dia tambah. Dia buat background ni kan? Background dia. Okey? Muka tambah muka lain boleh. Okey? Jadi sebenarnya saya nak tunjuk sebenarnya kawalan dia sama je. Tak ada beza pun kawalan yang dapat tadi. Beza cuma mekanisme kat sini kan. Kalau motor, apa-apa motor pun, ni motor gerak ni. Kalau pasal motor untuk buka pintu, mungkin kita pergi grup ni lah terus kita tengok motor buka pintu. Okey, kita pergi tukar untuk grup ni dulu. Nombor berapa tak ingat. Dua. Saya. Okey, grup ni pula. Grup ni nak buka apa ni? Nak buka apa? Ni apa? Pintu Muhammad. Pintu Mamat. Okey. Ini bukan pintu Mamat. Jadi mekanisme dia pakai gear juga, tapi dia ni nak pakai apa ni? Tapi pakai plate juga. Sebab ada masalah. Satu tu. Benda lain. Jangan senyum. Tadi masih masak. Takut internet down. Ataupun bateri tu cukup. Dah cukup. Dia cukup sudah. Dia merajuk kan. Pipi dia kembang. Satu kan? Okey, tak ingat. Yang satu lagi itu buka. Muka lain. Lain. Satu muka lain. Oh, betul ada. Cuba buka manual. Buka manual. Tekan. Demo aja lah ini. Yang oh, main sudah. Ada berapa? Pakai internet ni? Ada phone ni. Saya tak ada. Pakai lain sendiri. Apa dah? Ha? Dah tu. Tahu ni tutup cuma manual. Macamlah suruh tu internetnya padat dia kau pasal. Tahu ni? Offline ni. Dia Syakirin suluh. Ada tak? Offline ni. Siapa? Oh, tapi internet ada ni. Telefon. Takut. Oh, boleh. Tak ada. Tak ada. Online. Tak online. Okey. Dua buka. Sebelum dia ni. Yang manual je tu apa? Manualnya. Bukan dia offline ni kan. Kalau dah offline ni. Tak stabil lah, lain tak stabil. Tekan. Tangan lain. Perlu dia Syakirin. Lain dah offline. Oh, kat sini ada. Okey. Refresh. Okey. Mau tukar ke mama ni. Siap tu. Sekali. Muka. Kalau muka kan. Muka. Elok dia lain. Tak mahal lah pintunya. Apa yang ada. Kreatif. Okeylah sejam kan. Dapat detail. Buka muka dia. Tak kita setting muka 3 boleh. Oh. Lepas tu dia buka 5 saat, orang dah masuk dia Oh, ya ke. Kita hantar balik sini. Special ni.
sempat tadi. Okey, kemudian Autogate system. Nak buat QR code tak sempat je. Autogate je. Autogate. Jom, kemudian ni. So kereta datang akan pagar tutup. So pagar tutup bila kereta datang itu buka lampu hijau. Itu salah apa tu? Siapa pun boleh. Nak cuba? Cuba. Cuba. Cepat ni. Sebab ni dia tak pakai apa ni, blink punya internet. Dia direct je. Dia tak ada nak kesan muka dia tak ada. QR code tadi tak sempat buat. Jadi Tak apa. Okey, tanya kumpulan ni. Okey, kumpulan seterusnya. Ni sebelah ni. Buat hand sanitizer. Siap. Kalau tak ada cepat siap. Walaupun dalam hanya beberapa minit. Siapa nak cuba? Tak pasang tangan. Cuba. Siapa nak cuba? Bateri dia set ala IR sensor. Jadi bila kita ulur tangan ada pamayan, cumanya bateri ada keluar tapi baterinya agak Lama sikit. Dia pun pusing ni. Ada pusing. Kalau bateri dia kuat dia akan. bateri tak kuat. Bateri tak apa nak. Tapi dia tadi dia ni dia Sempatlah sikit. pump tu pun pusing tu. Tapi saya rasa dia tak kuat nak sentuh ni kan. Kena cepat bateri lah. Tapi bateri dah kau lah. Pakai apa? Horsepower. Kalau dia dah lupa lah. Okey lah, tapi tak apalah. Terima kasih tahniah kepada sempat juga menyiapkan walaupun hanya beberapa minit yang tinggal. Okey, bulan ni ada bulan ni mas? Bulan ni? Okey, ha? Oh, tu blok tadi. Boleh tak? Kita ada 2 blok, satu merah, satu kuning. Okey, kalau merah akan berkata Kanan. Nah, 99%. Dapat tak 99 ni? Nak tadi gerak. apa sikit. Biasalah tu student pun selalu kata macam tu juga. Kuning. Pening dulu. Tu dah. So maksudnya kalau satu warna pusing satu arah. Satu lagi pusing satu lagi. Maksud dia akan ke kanan tegak balik. Oh, tegak balik. Okey. Cuba tegak balik. Macam dah. Tak tegak balik pun. Okey. Kalau oh ni lah tengah. Tu tengah di kiri, ni ke kanan. Tapi tak sempat nak tolak. Nampak dia 100% tak? 100%. Slow lah, naik slow. Tapi okey lah. Okey, tanya. Kumpulan berapa ni? Color sorter. Kumpulan ni. Akan video. Video ni ada masalah box lah. Tak boleh yang tadi. Mesti tak? Ada offline. Offline. Tunjuk dah. Video ni. Sepatutnya Patutnya yang berlaku. Kalau dia detect muka kucing tu, okey. dia punya ni akan berpusing. Ya, ni berpusing. So dia punya makanan akan turun kali. So kalau tengok kat sini pun pakai motor juga. Motor yang sama dengan depan yang tadi. Cuma bezanya mekanisme ni lah. Sambung dengan motor alat ni. Sama dengan motor alat ni lah. Ni motor alat ni dah pergi boleh sama dengan motor. Kalau tadi ada gearbox. Gearbox dia ada start sikit. Gearbox ada start. So dia ada boleh pusing lah. Okey, tanya kumpulan ni. Kumpulan okey. Kumpulan ni ada pressure sensor. So kumpulan ni dia ada sensor kat bawah tu warna tu. So macam angkat pressure-nya dari sini. Okey, kalau dia lebih daripada 30, dia akan lampu merah dan kipas akan berfungsi lah mula hidup. Kalau dah kurang daripada 30, dia akan lampu hijau dah stop. Okey, So sekali satu boleh jadi tak 30 ni? tak jadi. Sebab kita buat fan ni dekat temperature sensor. Nak sejukkan sebab tak dapat kan. Menunggu dengan sabar. Menunggu.
Okey. Tarik. Ini pun sama je lah kontrol pakai motor, tapi pakai sensor lain lah, sensor temperature. Ideanya kalau tengok banyak kontrol benda yang sama je. Tapi jadi menarik bila kita guna alat-alat yang lain kan. Cara kawal sama je. Okey. Ada di sini? Ada? Robot lah. Okey, robot betul. Robot betul. Sana. Duduk. Okey. Ready. Okey, yang ni soil apa nama ni? Siram pokok automatik. Ini soil sensor. Sebenarnya kalau dia sepatutnya kering, yang ni dia warna lain lah. Lepas tu pump dia takkan on. So kalau kita yang ni, sebab yang ni tak sensitif kan. Kita kena adjust manual lah. Okey, yang ni dia, bila dia tak menyala, dia sepatutnya tukar warna. Lepas tu, yang ni dia akan on lah. So dia akan pump air. Tak, dia tak akan pump air. Sorry. Kalau ni dia cucuk dekat tanah lah. So kalau tanah tu kering, yang ni akan on. Sebab dia punya ni, dia sepatutnya boleh detect automatic lah, tapi yang ni tak sensitif. Tadi jadi. Okey, jadi sepatutnya dia pump lah tadi. Dia sepatutnya tukar warna dengan dia ni on. Dia akan pump. Okey, terima kasih tanya bulan ni. Bulan terakhir. Mungkin saya cerita dulu lah bulan terakhir ni. Semua yang kita buat hari ni sebenarnya aplikasi je. Knowledge yang awak belajar pagi tadi, semua boleh apply. Jadi aplikasi ni dia kawal motor guna pin yang sama tadi, tapi dia kawal dua motor. Tadi dia kawal satu motor kan? Dia kawal dua motor, dia kawal satu servo. Itu je yang boleh. Tapi kita dapat pasangkan robot punya baju pada dia, dia boleh bergerak ikut kawalan kita lah. Dia boleh. The leg. Okey, tak salah. Kita kontrol lah. Bawa barang. Melakak mana-mana. Boleh buat ke robot. Boleh buat semua robot RC. Boleh. Gripper tak pindahkan barang. Selalu waktu ingat saya selalu soalan rendah pakai ni lah. Biar internet lag. Dia punya okey, tanya bulan terakhir. Saya ceritakan kepada kami sikit dari pelajaran hari ini. Okey, kalau semua tengok apa yang saya sampaikan sebenarnya knowledge yang kita dah belajar pagi tadi dengan hanya tukar sensor, dengan hanya tukar transducer atau motor yang kita gunakan, kita boleh buat macam-macam. Dan kalau tengok hari ini, saya rasa mungkin kita bagi tepukan dulu pada semua. Satu tepukan gemuruh untuk semua. Okey, banyak pada semua kumpulan. Walaupun dalam masa yang sangat singkat, sebenarnya satu hari ni singkat lah. Tadi kalau kita bagi kat pelajar-pelajar, kita bagi seminggu at least kan untuk masa amalan kan. Tapi at least yang ni boleh lah bergerak lah. Itu pun sebab kita dah mudahkan guna kecil-kecil dan guna TikTok je lah. Kalau guna coding biasa, cabar lah pada pelajar-pelajar kan. Okey, sebelum kita tamat mungkin saya maklumkan sikit lah dalam nota tu sebenarnya dah ada dah semua benda yang kita buat hari ni sampai ke ini yang kita buat tadi, virtual club tadi, kat mana nak copy, apa yang orang nak tukar, semua dah ada dah sebenarnya. Kalau nak buat phone apps pun ada juga dalam ni, ada sedikit nota yang boleh kalau nak buat voice recognition, kita nak kata macam 2 minggu lagi ada student daripada Jepun datang, kita buat robot ni juga. Tapi kita minta dia sebab dia tak belajar bahasa Inggeris, jadi kita suruh dia buat voice recognition. Kalau dengar perkataan open, dia buka robot tu pergi gripper. Kalau dia cakap close, dia close. Tak pakai butang lah, pakai voice. Kalau nak tengok kaedah dia adalah dalam slide yang saya bagi tu.
Dalam Dropbox ni ada tutorial-tutorial dia lah, basic GUI, QR code, nak buat voice recognition pun boleh. Yang AI ni kita dapat tadi, semua dah ada dalam ni sebenarnya. Awak boleh tengok balik kalau nak belajar kaedah. Ada satu lagi database, ini agak mencabar juga, tapi kalau ada yang minat nak tengok, nak cuba masuk dalam database, boleh cubalah itu je lah slide yang kita ada. So mungkin saya rumuskan lah hari ni, dah lebih 3.5 dah. So apa yang kita dapat hari ni adalah kita dah guna ESP32 dan juga Tinker Kit ni untuk kawal alat IoT kita. Setiap grup dah buat alat IoT masing-masing. Walaupun nampak ringkas, tapi sebenarnya kalau nak komplekskan lagi, ilmu yang ada ni dah cukup dah. Awak cuma komplekskan bahagian condition tu. If tu bagi kompleks, boleh jadi kompleks lagi awak punya syarat-syarat ni. Tapi sekarang ni semua ada satu if je lah kan. If benda ni awak jalankan motor, sangat-sangat ringkas lah. Tapi sebenarnya dalam kalau buat coding pun sebenarnya kita pakai knowledge yang sama juga untuk buat yang kompleks punya pergerakan. Cuma condition tu je kita kena adjustkan. Hari ni kita tengok juga macam mana nak kawal motor. Apa lagi kita tengok? Motor. Sebuah motor. Apa dia? RGB. Sensor yang ada tadi kita tengok. Ultrasonic sensor. Tapi yang lain ada lagi lah sensor lain kan. Dan untuk motor kita ada linear actuator, kita boleh guna motor DC, kita boleh guna pump. Semua kodnya sama, tapi aplikasi dia berbeza. Kemudian last tadi kita tengok macam mana nak kawal menggunakan link kan. Jadi link ni special lah. Awak boleh guna apa-apa lagi benda lain macam nak buat app, mobile app, guna link yang sama je. Nak on je tanpa link tu dia akan on alat kita. Kita dah on alat kita guna AI juga. Yang sangat ringkas, tapi saya rasa menarik lah kan untuk kita tengok benda tu terjadi. Kita yang train, kita yang buat, kita yang jalankan sampai benda ni bergerak. Dan saya rasa dah untuk buat benda ni dalam masa 1 hari agak mencapai juga lah. Tapi tahniahlah pada semua berjaya siapkan dalam masa yang sangat ringkas. Saya rasa itu sahaja kot daripada saya. Mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Bilik ni pun tak berapa nak sejuk kan. Tapi kalau ada lagi yang berminat nak belajar IoT, bolehlah bincang dengan kita. Alat ni pun kalau siapa berminat nak beli, mahal sikit lah, $200.5 satu set lah. Satu set semua. Kereta tu kita jual $330. Kereta kat belakang tu kan, tapi satu set lah, semua lengkap lah dengan apa yang ada. So kalau ada nak buat projek inovasi kat sekolah, kalau ada siapa nak buat pertandingan kereta tu dekat sekolah masing-masing, saya rasa Cikgu Usa pun pernah buat juga dulu dekat sekolah Lohan kan. Itu saja saya rasa daripada saya. CJ semua rasanya dah dapat. Saya nak minta nanti saya share dalam group lah untuk bagi feedback sikit untuk kita improve program ni. Nanti saya Allah tumpah tu tak apa. Nanti saya bagi borang sikit, minta semua isi supaya saya dapat feedback untuk buat kursus ni seterusnya untuk yang lain. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dapat hadir hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Harap dapat jumpa lagi di masa depan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sikin semua kita tak ada bagi apa? Dah bagi dah? Sikin semua dah dapat Dia nak cepat berapa? Makan juga. So dia lah. Boleh. Okey. Kamera boleh mohon. Saya ucapkan terima kasihlah pada Cikgu Uza dan juga JPNJ kerana support kita punya program ni. Kita sebenarnya nak buat free je, tapi diorang ni banyak inisiatif yang dia bantu kita lah untuk buatkan program ni berjaya. Terima kasihlah daripada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lain. Baik, semua boleh beri satu tepukan lah yang dulu untuk
siapa? Dia panggil dia stem RBTK. Dia RBTK yang mana? Okey. Kalau di TCM tu dia panggil makerspace. Dia stem RBTK yang ingat. Jadi mungkin sebab Cik Faizal dia tak dapat nak hadir sebab dia ada kecemasan balik ke Terengganu. Yang bawah dia tak dapat datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Dr. Fauzan yang meluangkan masa untuk membantu kami lah belajar berkenaan dengan IoT dan AI. Sebab dalam pengalaman kami, kalau sekarang ni kan siapa yang buat inovasi, dia just guna servo, guna motor, guna sensor biasa kan, memang dapat satu hati lah. Tapi kalau kita buat inovasi tu, ada elemen IoT dan AI, itu adalah lepas nanti top 10 dia. Top 10 pun memang nombor 1, 2, 3 harapan kami lah dalam inovasi ni. Itu pada tahun 2023. Baru ada tahun 2024, mungkin lagi hebat lah dia punya cabaran dia. Dan kami pun baru lepas pinjam dari mesyuarat di KL. Dia punya Cik Syahrul Rizal kan, untuk yang PT, untuk pertandingan BSKK kan, bahagian seni co-curriculum KTM. Dia ada buat pertandingan setiap tahun. Dan menariknya pertandingan ni kan, kalau siapa yang menang peringkat kebangsaan, dia akan dapat sponsor ke luar negara. Jadinya pada tahun ni ada 6 ke 5 sekolah yang mana KPM telah sponsor untuk bertanding di peringkat luar negara untuk inovasi. Betul tak? Kalau Kak Johor ni dia punya otak dia. Boleh je semua dekat dia. Kalau pertandingan tu dipanggil yang apa dia? No, dia punya pertandingan dia. Apa Syarul? Apa nama pertandingan tu? YRC Yang robotis ya? Sendiri boleh tak chat? Okey. Yang inverter kan? So, KPM dia buat satu carnival stem dan carnival dan kemahiran digital. So, yang kemahiran digital tu yang bawa saya lah. Jadi yang stem tu bawa Cik Siva. Apa Siva? Okey, baik. So, untuk yang pertandingan inovasi tu, pada dalam pertandingan carnival stem. So pada tahun 2024 dia akan buat awal pada tahun bulan 7. So dah bolehlah buat persiapan. Pada tahun 2021, boleh mewakili Malaysia ke peringkat luar negara. Sponsor tau, lepas sponsor. So tak perlu fikir nak jadi sponsor sebab KTM dah target. So dia punya kata kunci dia kena ada elemen yang lebih tinggi iaitu IoT dengan AI. Jadi daripada apa yang kita belajar ni, mungkin satu kunci yang kita kena explore. Kalau suruh budak tu, insyaAllah murid dia akan lebih luas lagi dia punya idea-idea dia. Okay, sekian sahaja. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin kita boleh buat sesi bergambar tu kan? Kat mana? Sesi gambar tu kat depan lah saya tu. Depan So kita boleh kemas, tinggalkan barang dulu kejap, lepas kita pergi ke belakang. Boleh Okay.